الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص نية لله تبارك وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita mohon daripada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita dengan niat yang ikhlas menghadiri majlis ilmu. Dan saya ingatkan untuk niat i'tikaf di dalam masjid ini, dan juga kita mohon Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemanfaatan daripada ilmu yang kita pelajari, dan Allah Ta'ala matikan kita dengan mati yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Aujaz Mukhtasarat, kita telah masuk pada muqaddimah perbahasan daripada kitab ini. Di akhir muqaddimah pengarang kitab dia kata, faminal 'ari 'alal mukallafi an yarda li nafsihi bihali ahli al-khazyi wal khizlan wa yuhmila tahsila ilmi al-hal. Kata dia, justru antara perkara yang mengaibkan seorang mukallaf itu adalah tatkala dia rela bagi dirinya dengan keadaan orang yang keji dan rugi, dan dia pula mengabaikan menuntut ilmu fardu ain. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengarang kitab kata antara perkara yang mengaibkan mukallaf. Apa makna mukallaf? Apa makna mukallaf? Mukallaf ni ialah orang yang baligh, berakal, sampai kepadanya seruan agama Islam. Tiga ni menjadi syarat seseorang itu disebut dia mukallaf. Yang pertama, baligh. Baligh ni bagi kanak-kanak lelaki, kita tahu dia baligh sama dengan berlaku salah satu daripada dua perkara. Sama ada kanak-kanak lelaki ini dia keluar daripadanya mani, ru'yatul mani, dia bermimpi, misal contoh keluar mani, mimpi basah. Ataupun kalau dia tak keluar mani, dia sampai umur, dia lengkap umur sempurna umur 15 tahun, dan 15 tahun itu ukuran bulan hijriyah, bukan bulan syamsiyah, Februari, Januari, tak. Bulan Muharram, Safar, bulan syamsiyah, bulan qamariyah, bulan hijriyah. Dan mana dulu yang berlaku dihukum baligh dia dengannya. Maknanya kalau keluar mani dulu, maka dikira dia baligh dengannya. Tak perlu tunggu sampai 15 tahun untuk kita kata dia ni baligh. Ini kanak-kanak lelaki. Tapi kalau sekiranya dia umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun hijriyah, tak keluar daripadanya mani, so maknanya kanak-kanak ini dia baligh bukan dengan itu, tapi dia baligh dengan umur dia sempurna 15 tahun hijriyah.
Adapun kanak-kanak perempuan, baligh dia dengan berlaku salah satu daripada 3 perkara. Pertama, keluarnya mani, atau salah satu daripada 3 ini. Sama ada keluar mani daripadanya, atau keluar darah haid, ataupun sampai umur 15 tahun Hijriyah, sempurna umur 15 tahun Hijriyah. Maka satu mana dulu yang berlaku dikira baligh dia dengannya. Tak perlu tunggu. Kalau sekiranya dia umurnya 10 tahun, 9 tahun keluar darah haid, dikira baligh dia dengan itu. Tak perlu tunggu sampai 15 tahun Hijriah baru kamu nak kata dia baligh. Dia dah baligh masa dia keluar darah haid. Atau dia pun umur 11 tahun dia keluar dari badannya mani, maka dia mimpi basah, maka orang ini dikira baligh dengannya. Kanak-kanak perempuan ini dikira baligh dengannya. Kalau sekiranya tak keluar mani dan tak keluar darah, umur dia 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, sempurna umur 15 tahun, dikira baligh dia dengan umur. Walaupun tak keluar daripadanya mani dan tak keluar daripadanya haid. Misal contoh dia duduk di satu negara sejuk, misal contoh, biasanya tabiat biasanya sukar untuk lambat dari sudut tumbusaran, maka biasanya lambat datangnya haid dan juga yang lain. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, macam itu kita tahu kanak-kanak itu baligh. Kalau dia tak sampai umur baligh, maka dia tidak dikira mukallaf. Yang kedua, orang yang ada akal. Kalau orang tu dia gila, maka orang gila dia tidak mukallaf. Dan kita tak suruh dia solat, orang yang tak mukallaf. Okey. Dan kalau dia meninggal dunia dalam keadaan dia tidak mukallaf, maknanya dia lahir dalam keadaan gila. Bersambung gilanya sampai dia baligh. Dan daripada baligh bersambung gilanya sampai dia mati, seorang ini dia dimasukkan ke dalam syurga dan dia tidak ada kepertanggungjawaban di hari akhirat. Tak ada. Ini kita panggil orang yang tidak mukallaf. Dan yang ketiga, sampai kepadanya aslud dakwah, sampai kepadanya asal seruan agama Islam. Apakah dia asal seruan agama Islam? Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka itu disebut dia aslud dakwah. Jadi kalau orang kafir dia duduk di satu tempat yang tak ada orang Muslim datang ke tempat ini, misal contoh dia duduk di pulau, maka kalau dia dengar 2 kalimah syahadah, sama ada dengan apa-apa platform sekalipun, dan dia faham maknanya, maka orang ini dikira dia mukallaf. Dikira dia mukallaf. Tapi kalau sekiranya dia tidak tak ada siapa datang ke pulau itu, dia duduk di situ sahaja sampai dia mati, maka orang ini dia tak sampai kepadanya dakwah Islam, maka orang ini dia mati, dia tidak dikira mukallaf. Berdasarkan firman Allah, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Berdasarkan hadis ini, orang ini yang kita contohkan tadi, dia tidak dikira mukallaf sehingga sampai kepadanya dakwah seruan Islam. Dan seruan Islam itu yang ia adalah 2 kalimah syahadah. Jadi di sini pengarang kitab dia kata, dan bagi orang Muslim, orang kafir yang dia mukallaf, wajib dengan serta-merta dia memeluk agama Islam. Berarti kalau sekiranya dia tangguh dia tak perlu Islam dan dia mati tanpa dia perlu Islam, maka orang kafir ini dia kekal selama-lama di dalam neraka wal-iyazu billahi ta'ala. Maka pengarang kitab dia kata, di antara perkara yang aib ialah seseorang itu dia merelakan dirinya dengan hal keadaan ahlul khazyi, orang yang rugi ni. Yang ni kita dah sebut sebelum ini, Allah Ta'ala jadikan dia, apa tujuan dia?
al-ibadah. Allah perintahkan dia supaya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah Ta'ala ciptakan manusia dan jin. Allah Ta'ala perintahkan mereka supaya menyembahnya. Tiba-tiba dia habiskan waktu dia ni daripada dia kecil sampai dia mati dengan kerja. Tak mengaji ilmu, tak tahu rukun solat, tak mengaji ilmu yang wajib ke atas dia. Dalam agama ni ada satu kadar daripada ilmu. Tak semua ilmu dia wajib belajar, kerana dalam ilmu agama ni dia besar, dia luas. Tapi ada satu kadar sukatan dalam ilmu agama yang tak dapat tidak bagi setiap individu wajib mempelajarinya tanpa ada sebarang pengecualian. Kalau ayah belajar, tak dikecualikan ibunya juga. Kalau ibu dan ayah belajar, anak kena mengaji juga. Tak boleh kata, oh anak dah mengaji dah, hamba tak payah tak apa. Tak boleh gitu. Dia kalau suami dah mengaji dah, isteri tak apalah, saya tolong masak. Tak. Maknanya tak cukup dengan suami mengaji. Dia wajib bagi setiap individu. Maknanya kalau sekiranya dia tak berhasil ilmu ini padanya, maka ada dosa tak ke atas dia? Ada dosa ke atas dia berdasarkan sabda Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu yang wajib, maka itu fardu ke atas setiap orang muslim. Bukan ini bukan ilmu sains. Ilmu sains tak wajib, matematik tak wajib, kimia tak wajib. Yang ini yang kita sebut ini ada, dan bukan semua ilmu agama itu yang dimaksudkan oleh hadis ini, tapi ada satu kadar tertentu dalam ilmu agama yang tak dapat tidak kita mempelajari tentangnya, yang ia ada kaitan dengan, sebahagiannya ada kaitan dengan ilmu akidah, sebahagiannya ada kaitan dengan ilmu fiqh, dan sebahagiannya ada kaitan dengan ilmu tasawuf. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kitab ini dia melengkapi semuanya. Mana kalau orang mengaji kitab ni, maka dia telah lepas daripadanya perkara yang wajib, dan dia terlepas daripadanya bergelombang di dalam dosa, tak mengaji ilmu yang wajib ke atas dia. Jadi kalau kita tengok nanti, rupa-rupanya kalau kita bahas tajuk kitab ni, akan kita dapati bahawa di akhir zaman ini ramai orang yang tak habis daripadanya ilmu yang wajib dia mempelajari tentangnya. Itu hakikatnya lah. Maka kata pengarang kitab, jangan juga kamu jadi ahlul khizlan, yakni golongan yang rugi. Golongan yang ahlul khizlan ni maknanya orang yang dijauhkan daripada jalan hidayah. Maka dia kalau sekiranya ada majlis ilmu, dia jadi tak berminat, dia jadi hatinya tawar, kita sebut kan, jadi ahlul khizlan. Kita minta Allah jauhkan diri kita daripadanya. Maka kita cuai, habiskan waktu kita dengan dunia kita, maka kita tak menghasilkan ilmu ini, maka jatuhlah seseorang itu di dalam dosa. Fara'aitu jam'a hadzal mukhtasar liyakuna mu'inan ala fahmi hadzal qadar al-mafrudi 'aina min ilmi ad-din fi aqsari muddatin. Maka kata pengarang kitab rahimahullah, dan oleh itu saya melihat menghimpunkan mukhtasar ini. Mukhtasar ni apa maknanya? Kitab yang ringkas, lafaznya sedikit, maknanya banyak. Kitabnya nipih. Orang dulu dia buat kitab mukhtasar ni, kitab yang nipih, kitab yang berbentuk matan, supaya anak muda ataupun orang tua dia hafal, sehingga dia jadi masak ilmu ini, kuat dia tentangnya, baru dia mengaji ilmu yang tambahan daripadanya. Dalil-dalil dia tambah lepas tu setelah dia hafal kitab ini. Jadi kitab-kitab matan ini, kitab mukhtasar ni dihafal. Masa mengaji di pondok macam tu lah. Jadi guru dia tasmi', habis satu helai tasmi' daripada hafalan kita. Kita akal kita ni dia macam ambil gambar, ulang. Jadi kita nampak bila kita duduk depan guru, hak kita duduk hafal kitab tu duduk depan kita. Kita dapat bayangkan hak kita duduk baca tu duduk depan kita. Jadi kita boleh baca dengan daripada ingatan kita lah.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kitab mukhtasar. Jadi ulama-ulama dulu dia karanglah kitab-kitab. Jadi kitab ni tuan-tuan, dia ada, kalau tuan-tuan biasa tengok kitab yang macam ini, dia seiring macam kitab Mukhtasar As-Saghir. Kitab Mukhtasar As-Saghir ni memang juga dikarang oleh ulama, oleh Al-Faqih Abdullah bin Abdul Rahman bi Afdal Al-Hadrami. Kitab ini dia membahaskan perkara-perkara yang wajib kita belajar. Kitab Safinah. Tapi tak semua Safinah tu tak merangkumi semua juga. Safinatun Najah tu lah, kan? Dia tak merangkumi semua juga. Kitab Sulamut Taufiq. Ini juga karangan Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir. Kitab ini merangkumi batu ilmu fardu ain. Mari balik kita ni Syekh Daud Fatani, dia karang kitab Sulamul Mubtadi, karangan Syekh Daud Al-Fatani. Cuma Syekh Daud Fatani kitab tu dia ringkaskan daripada kitab Sulamut Taufiq, dan dia tambah lagi maklumat yang lain yang tak masuk di dalam ilmu fardu ain. Dan kitab Sulamut Taufiq ni Imam Nawawi Al-Jawi, dia ada Imam Nawawi Arab, ada Imam Nawawi Al-Jawi daripada Indonesia, tapi orang yang mahir dalam bahasa Arab, kitab-kitab dia semua dalam bahasa Arab. Maka Imam Nawawi Al-Jawi ni dia buat syarah bagi kitab Sulamu At-Taufiq. Juga tuan-tuan kitab Mukhtasar Abdillah. Maka kitab ini juga antara yang merangkumi ilmu fardu ain, dan yang Tuan Badan ini juga dia mensyarahkan kitabnya itu, dan dia namakan dengan nama Bughyatul Talib. Dan juga ada kitab namanya Aqidatul Mursyidah. Dalam ni tuan-tuan, kita kalau kita mengaji, ni ilmu yang wajib kita pelajari. Satu kitab lagi namanya Aqidatul Awam. Ni antara nama kitab yang tak dapat tidak ni di masjid ni, dia nak kena lalu. Masyarakat kita dia nak kena mengaji supaya benda yang wajib ni dia habis dalam hidup dia ni, dia dengar dan dia tahu tentangnya dan dia meyakini tentangnya, dan dia mengamalkan jika perkara tersebut yang berkaitan dengan amalan. Wa Nuruz Zalam, kitab Nuruz Zalam, kitab Kifayatul Awam, dan banyak lagi lah yang saya tak sebut dekat sini, yang mana ulama-ulama kita dia karang kitab ini supaya seseorang itu kalau dia mengaji salah satu daripada kitab yang saya sebutkan tadi, alangkah baiknya dalam hidup dia perkara tersebut. Liyakuna mu'inan ala fahmi hadzal qadr al-mafrud. Dia kata, dia karang kitab ini dalam bentuk yang ringkas ni supaya bantulah nak mengaji kitab banyak tebal-tebal tak larat. Maka kita mengaji kitab yang nipis macam ini, yang tak panjang macam ini, dengan kita dapat faham kadar yang Allah fardukan ke atas kita bagi setiap individu daripada ilmu agama fi aqsari muddah, dengan waktu yang paling pendek. Jadi kita mengharapkan kitab ni kita boleh khatamkan dia dengan waktu yang paling singkat, insya-Allah. Lalu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kata pengarang kita, wasammaituhu awjaza mukhtasaratis sadatis syafi'iyyati fi ilmil hali wa 'ala Allahi tawakkuli wa ilaihi unib. Kata pengarang kitab, maka saya namakan kitab ini, nama kitab ni apa kalau orang tanya? Aujaz Mukhtasaran. Aujaz Mukhtasaran, kitab ringkas dari yang paling ringkas. Ada lagi dah paling ringkas? Berkali tak ada lah. Kitab ringkas dari yang paling ringkas menurut mazhab Syafi'i pada membahaskan ilmu yang wajib segera belajar. Maka kitab ni nipis, bentuk tu dia punya saiznya kecil dan bahasanya mudah dan ibaratnya jelas, dan kitab ini ada syarah baginya tuan-tuan, dan insya-Allah dia merangkumi ilmu akidah. Dalam ni kita akan mengaji ilmu akidah, kita akan belajar fiqh dalam kitab ini, dan dalam kitab ini kita mengaji tentang tasawuf. Di dalam bab akidah kita akan belajar tentang syahadah yang pertama,
dan syahadah yang kedua. Dan kita belajar tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, sifat-sifat Anbiya dan segala yang berkaitan dengannya. Dan dalam kitab ini kita mempelajari tentang riddah, perkara yang bahaya dalam agama, murtad, dan sebab-sebab yang menjatuhkan seseorang itu dalam murtad, pembahagian murtad dan contoh-contoh murtad dari sudut perkataan, contoh-contoh murtad dari sudut perbuatan, dan contoh-contoh murtad dari sudut i'tiqad. Dan kalau orang itu jatuh dalam murtad, macam mana dia nak kembali kepada agama Islam. Dan dalam kitab ini membahaskan implikasi kalau orang tu dia jatuh murtad, maka apa implikasi pada dirinya, wuduknya, puasanya, dan hartanya, dan macam mana kalau sekiranya dan juga jenazahnya, dan benda-benda yang berkaitan dengannya. Dan dalam kitab ini membahaskan fiqh yang merangkumi tahara, salat. Tahara yakni termasuk istinja, najis, tayammum. Dia berkaitan dengan air, pembahagian air, dan masuk di dalam perbahasan darah wanita, haid, nifas dan wiladah, istihadah. Dan dalam kitab ini membahaskan tentang salat, waktu-waktu salat, orang yang tinggalkan salat dengan sengaja, dengan tak sengaja, macam mana tentangnya. Dan membahaskan tentang rukun-rukun wudu, membahaskan tentang perkara yang membatalkan wudu. Tentang dalam kitab ini dia membahaskan juga tentang syarat-syarat sah salat, rukun-rukun salat, tentang rukun-rukun salat Jumaat, dan juga tuan-tuan ada sedikit fiqh jenazah dekat bab fiqh itu, dan diikuti setelah itu bab zakat, dan datang setelah itu bab puasa, dan datang setelah itu bab haji, dan datang setelah itu perbahasan tentang fiqh muamalat yang merangkumi tentang syarat-syarat jual beli, merangkumi tentang riba, dan dia di dalamnya merangkumi perbahasan tentang khiyar jual beli yang diharamkan oleh syarak supaya kita jangan terlibat dengannya. Dan di akhir bab muamalat itu membahaskan tentang fiqh muamalat. Dan di akhir kitab ini membahaskan tasawuf, dan tasawuf dipelajari di dalam kitab ini supaya kita mengetahui tentang perkara-perkara yang wajib bagi hati kita. Dan kita belajar tentang maksiat hati supaya kita menjauhinya. Dan kita belajar tentang maksiat yang dilakukan oleh anggota badan yang 7, yang melibatkan mata, yang melibatkan telinga, yang melibatkan lidah, yang melibatkan faraj, yang melibatkan badan, yang melibatkan kaki, dan seumpamanya. Dan kitab ini diakhiri dengan taubah, bab taubah. Maka apabila kita tahu dosa-dosa, maka kita tahu juga macam mana nak buat taubat daripada dosa. So ini ringkasan, review ringkas bagi kitab ini. Dan tuan-tuan, pada malam ini kita akan masuk tentang babu al-aqaid, bab pada menyatakan aqaid, yakni simpulan akidah, yang dinamakan dengan akidah, bab usuluddin. Ni nama akidah ni dia banyak kan. Kadang disebut dia akidah, rujuk kepada simpulan di hati kita. Jadi bila kita sebut akidah ni, benda yang kita simpulkan di hati, pegang kejap terus, pegang kuat-kuat dia, pegangan kita. So kita panggil akidah. Kadang ilmu ini dipanggil dia dengan ilmu tauhid, kerana di dalam ilmu ini membahaskan kita bagaimana mengesakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dalam kitab, dalam setengah-setengah ilmu ini disebut dia dengan nama usuluddin, kerana ilmu ini membahaskan usul, yakni pokok-pokok ad-din, yakni pokok-pokok agama, benda-benda yang paling asas dalam agama. Dan dinamakan ilmu juga, ilmu ini dengan ilmu al-fiqhul akbar, seperti mana dinamakan oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Imam Abu Hanifah dia namakan ini dengan al-fiqhul akbar, fiqh yang teramat-amat besar. Maka dia maksudkan dengan fiqh yang teramat besar tu ialah aqidah, ataupun kalau terjemah dengan betul, kefahaman yang besar. Al-fiqh di situ maknanya faham, kefahaman yang besar
dan itu sudah tentu di dalam akidah. Dan ulama-ulama Melayu kita tak asing menamakan ilmu ini dengan ilmu dalam akidah ni dia namakan dengan ilmu sifat dua buluh. Tak gitu? Jadi orang-orang Melayu kita dia sebut dengan nama inilah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, masuk kita pada bab yang pertama. Faslun a'zamu umuril islami khamsatun syahadati an la ilaha illallah. Kata pengarang kitab, perkara yang paling besar dalam Islam itu ada 5 perkara. Perkara yang paling besar dalam agama Islam itu ada 5. Yang ni pengarang kitab dia cakap gini ni, dia rujuk kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, yang mana Nabi bersabda, buniyal islamu ala khamsin, dibinanya agama Islam itu di atas 5 perkara. Sebab itulah dia kata a'zamul umuri khamsatun, perkara yang paling besar dalam Islam ini 5 perkara. So kita orang Melayu kita dia dah guna istilah rukun Islam. Syahadati an la ilaha illallah, yang pertama kesaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah. Apa makna kesaksian? Syahad kita sebut apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Apa makna asyhadu, tuan-tuan? Balik bahasa kita, saya bersaksi. Kata ulama, makna asyhadu ataupun saya bersaksi, dia merangkumi 3 makna yang terkandung di dalamnya. Pertama, a'taqidu biqalbi, a'lamu biqalbi, wa a'taqidu biqalbi, wa a'tarifu bilisani. Maknanya, saya mengetahui bahawa tiada Tuhan selain Allah, saya meyakininya, yakni saya meyakini perkara tersebut, dan saya menuturkannya, saya menuturkan 2 kalimah syahadah. Ini syarat dalam 2 kalimah syahadah. Kalau tak ada 3 ni, maka tidak sah 2 kalimah syahadah. Terangkum dalam kalimah asyhadu. Sebab itulah ulama kata, sah kalau orang kafir dia nak peluk Islam, datang masjid kita, dia nak peluk Islam, dia kata la ilaha illallah, sah. Tapi kalau dia sebut asyhadu di depan, itu lebih afdal. Kalau datangkan asyhadu dekat depan, itu lebih afdal, kerana asyhadu di dalamnya merangkumi makna yang 3, dan 3 makna ini adalah syarat sah 2 kalimah syahadah. Tapi kalau dia tak datangkan asyhadu tu, sah ke tak sah dia peluk Islam? Sah. Dan la ilaha illallah maknanya tiada pencipta selain Allah. Tu maknanya. Atau sebahagian ulama kata maknanya la ma'buda bihaqqin illallah, tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Makna yang pertama, la khaliqa illallah, la ilaha illallah tu maknanya tiada pencipta selain Allah. Apa makna tiada pencipta selain Allah? Maknanya tiada yang mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada melainkan Allah. Adapun kita ni tak ada satu pun, kita dan makhluk-makhluk yang lain tak boleh mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada. Ini hanyalah Allah Ta'ala. Sebab tu bila kita sebut la ilaha illallah, maknanya tiada yang mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada melainkan Allah. Ini kata Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Maka kalaulah tidak ada yang mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada melainkan Allah, maka tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi bawa ia kepada definisi kedua bagi la ilaha illallah,
iaitu tiada yang berhak disembah selain Allah. Yakni tiada yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Kenapa ulama kata tiada yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah? Kenapa dengan sebenar-benar? Kerana ada sesuatu di dunia ini yang dia disembah dengan tanpa sebenar. Adakah di dunia ini orang sembah berhala? Maka berhala disembah dengan tanpa sebenar. Bukankah ada di dunia ini orang yang sembah bulan, bintang, matahari, penyembah matahari? Ada. Maka itu disembah dengan bukan sebenar. Adapun Allah ini disembah dengan sebenar-benar. Itu maknanya. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita bersaksi bahawa Muhammad ni Muhammad yang Arab, bukan Muhammad Zaid, Muhammad Osman, Muhammad bin Abdullah. Dia adalah Rasulullah, yakni utusan Allah Ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamis salati, dan menunaikan salat. Yang dimaksudkan menunaikan salat di sini iaitulah salat yang fardu. Adapun salat yang sunat tidak wajib ke atas setiap orang mukallaf. Itu hukum dia sunat. Yang dimaksudkan dengan iqamis salah ni, perkara yang besar dalam agama ni, melaksanakan salat yang fardu. Dan salat yang fardu ni dia ada waktu-waktu dia, dan wajib kita mempelajari tentang bagaimana menentukan waktu-waktu salat. Dan akan datang bab pada menyatakan tentang perkara ini, yang supaya kita tahu macam mana nak menentukan masuknya waktu solat. Dan sayugi orang yang jadi muazzin, dia kena mengetahui hukum hakam yang berkaitan dengan menentukan masuknya waktu solat, supaya dia azan dengan azan masuk waktu solat. Jangan awal dan jangan awal lah, jangan sebelum masuk waktu solat. Wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Menunaikan zakat di sini yakni zakat yang diwajibkan ke atas orang yang diwajibkan. Adapun orang yang dia penerima zakat, maka tak diwajibkan ke atasnya mengeluarkan zakat. Wa shaumi syahri Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Adapun puasa Isnin dan Khamis itu sunat. Puasa hari ni esok tak, lusa puasa, hari ni puasa esok tak, selang-seli macam tu. Puasa Nabi Allah Daud itu sunat, dia tidak jadi fardu. Wa hajjil bait, dan melaksanakan haji di al-bait. Al-bait ni maknanya di Kaabah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu melakukan, bagi yang berkemampuan di atas perkara tersebut. Adapun orang yang tidak ada kemampuan, sama ada secara hissi ataupun ma'nawi, maka tak wajib ke atasnya haji. Ni 5 perkara ni perkara yang paling besar dalam agama, tuan-tuan. Dan kata ulama, 5 perkara ni, 2 kalimah syahadah tu tiang tengah. Dia tiang tengah. Hak 4 tu dia panggil tiang 4 tepi. Kalau kita bina khemah, buat khemah, hak tengah-tengah tu 2 kalimah syahadah. Yang 4 ni zakat, solat, zakat, puasa, haji, yang fardu tadi kan. Yang ini ni tiang 4 yang ada di sekelilingnya. Kalau sekiranya hak tengah ni kita tidak dapat nak tegakkan, maka yang lain tidak akan dapat ditegakkan. Maka kalau rosak yang tengah, maka rosaklah yang lain. Kalau rosaklah akidah, maka rosaklah haji, puasa, zakat dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sekadar ini pada pertemuan ini, insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Qulu qawli hadza, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.